Ya, baik Auda, kita bersama pada hari ini telah pun berada di talian menerusi virtual di mana kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk yang akan membicarakan mengenai dengan mentaati raja dalam menangani COVID-19 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi taala wabarakatuh. Terang suara tersuara Ustaz tersebut ya. Jadi Ustaz ingin juga kita ni kan mengetahui tentang tajuk kita ni pada hari ini. Silakan teruskan saja memberikan mukadimahnya. Silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyampai. Alhamdulillah, tajuk kita ni pada pagi ini adalah berkaitan dengan mentaati raja menurut perspektif MIB dalam menangani COVID-19. Kita ni memang sudah tahu bahawa negara kita ni, negara Brunei Darussalam, itu selaku kita ni sendiri, bangsa Brunei memang berpegang dengan konsep MIB. Ya. Jadi kalau kita ni sudah berpegang dengan konsep MIB ini, setentunya memiliki nilai-nilai murni yang jadi amalan kita ni. Nilai-nilai utama contohnya dalam bangsa Melayu adalah berlandas dalam kita ni bangsa Melayu Brunei ini, iaitu berlandaskan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggungjawab, berdisiplin, tolong menolong, berbudi mulia, sabar, bersyukur dan nilai hati-hati. Ini di antara nilai-nilai kita ni selaku rakyat Brunei. Selain daripada itu, kita ni juga terkenal dengan sopan santun yang tinggi. Ya. Yang mana dalam sopan santun ini, inilah yang perlu kita ni pertahankan. Dan termasuk dalam sopan santun itu sendiri ialah nilai awar galak dan mentaati raja. Ya. Ini kita ni kan bercakap hari ini adalah macam mana kita ni kan mentaati raja kita ni dalam keadaan kita ni masa ni. Seperti mana Fakhrul Aziz jelaskan tadi, kita ni pasal mengikut SOP, terpaksa pakai seungkup muka dan sebagainya. Jadi kalau istilah kita di negara Brunei Darussalam, titah merupakan perintah. Ini yang harus kita ni fahami. Titah merupakan perintah yang harus kita ni junjung, yang harus kita ni laksanakan dengan sebaiknya. Dan sememangnya Islam pun menekankan akan kepentingan kita ni untuk mentaati ulil amri ini. Baik, melihat kepada situasi kita ni pada masa ini, alhamdulillah, ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan mengingatkan kita ni untuk muhasabah diri kita ni. Muhasabah, lihat semula apa yang telah kita ni laksanakan. Mungkin ada beberapa dosa yang telah kita ni lakukan yang kita ni tidak sedar. Okey, baik. Dalam hal ini kita ni perhatikan beberapa titah ke bawah duli bermula daripada perutusan khas yang pertama, iaitu pada 21 Mac 2020, yang mana ke bawah duli menekankan kepada seluruh rakyat Brunei supaya kita ni bersatu padu. Yang ni bersepadu membentengi diri. Dan dalam masa yang sama, kita ni dikehendaki untuk melengkapkan diri kita itu dengan sabar, tenang dan yakin akan pertolongan Allah. Ini dari dulu kita ni ditekankan. Dan selaku bangsa berakidah, di mana dijelaskan oleh Kepala Duli, kita ni dituntut untuk menggandakan usaha-usaha yang bersifat kerohanian. Dan memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kita ni buat kebaikan dan kita ni cegah kemungkaran. Baginda menekankan bahawa wabak ini bukan wujud dengan sendirinya. Ini perlu kita ni ingat, bukan wujud dengan sendirinya, tetapi datang daripada siapa yang bernama Maha Pencipta. Artinya wabak ini, berlakunya wabak ini bukan lagi masanya untuk kita ni kan salah menyalahkan. Dan kita ni sekarang ni lihat benda-benda ni berleluasa sebetulnya di media-media sosial, dan ini mendukacitakan kita ni lah, walaupun platform ini bukan platform yang sesuai untuk kita ni memberikan kenyataan-kenyataan yang sedikit sebanyak mungkin boleh mengguris berbagai pihak. Dan ini perlu kita ni kesedaran dari diri kita ni sendiri. Jangan nyanyi kita ni tu menimbulkan orang awam akan jadi panik dan sampai kadang-kadang menggunakan perkataan-perkataan yang
yang indah baik. Kita ni yakin, kita ni percaya bahawa kita ni selaku rakyat Brunei ni sememangnya terkenal dengan budaya tolong menolong, bantu membantu. Ini memang orang kita ni tu salah satu di antara identiti kita ni yang ini dapat lagi dinafikan. Patuhnya kita ni pada ketika kita ni kena suruh teranah di rumah, alhamdulillah kita ni semua teranah. Betul. Cuma adalah beberapa istilah-istilah yang mungkin kurang sesuai digunakan sampai menimbulkan kita ni tu kerisauan. Jadi kalau kita dilihat yang berhormat Menteri Kesihatan sendiri pun menekankan kita ni yang bagi nasihat saja. Nasihatnya adalah teranah di rumah, mengikut SOP dan sebagainya. Jadi kita ni lihat lagi Fakrul, Intan, pada 13 April 2020 perutusan khas yang kedua Baginda ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan telah pun bertitah menunjukkan dalam titah tersebut menjelaskan bahawa orang Brunei ini mempunyai sikap pemedulian yang terpuji. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Pemedulian kita ni itu contohnya menghulurkan sumbangan yang berupa apa saja untuk membantu Kementerian Kesihatan. Walaupun kita ni sudah memberi sumbangan pada yang macam mana ni, artinya semua kita ni tu ada tanggungjawabnya tersendiri. Mungkin ada sumbangan yang memberi semangat. Pun indah dapat kita ni menyumbangkan apa-apa kebaikan, jangan sumbangkan masalah. Itu sudah. Jangan nyanyi kita dia tu kebaikan pun dah dapat kita ni buat, tapi buat masalahnya. Jadi masalah lagi ni. Kita ni masa ni bersatu padu supaya nyanyi kita ni tu dapat kita ni menangani COVID ini dengan berjaya insya-Allah. Dan kita ni sudah melalui perkara ini dan kita ni harus ulangi lagi kejayaan yang kita ni buat. Sebab itu seperti mana titah ke bawah duli menekankan kepada kita ni untuk sentiasa membaca Al-Quran, khususnya membaca surah Yasin, kerana Yasin itu sendiri mempunyai banyak fadilah. Dan yang paling cantik di sini adalah kalau kita masih ingat semua, doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan pada titah kedua ni, titah khas yang kedua ni. Dan doa ni di antara doa yang dimakbulkan Allah. Doa yang nyanyi kita ni tu merubah keadaan itu. Yang mana doa ke bawah duli yang seperti mana yang kita ni sudah ketahui ya. Ya Allah, hanya Engkau tempat kami berlindung, maka lindungilah kami. Ini di antara doa ke bawah duli. Jadi melihat kepada perkara ini, kita lihat lagi pada 5 April 2021, titah ke bawah duli Baginda Sultan mengingatkan rakyat Brunei untuk terus berjaga-jaga. Artinya, indah dah timbul istilahnya kita ni lalai. Indah timbul istilahnya kita ni berbangga ataupun leka dengan keadaan. Tapi ke bawah duli mengingatkan kita ni, 4 April tu tahun ini, 2021, seperti mana yang dijelaskan oleh ke bawah duli, jangan abaikan vaksin ketuhanan. Artinya, sambil kita ni menerima vaksin yang sedia ada ni, yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan, kita ni juga perlu menanamkan dalam diri kita ni vaksin ketuhanan. Dan dibawakan lagi berkaitan dengan titah sempena menyambut bulan Ramadan pada tahun ini juga, iaitu Baginda mengingatkan bahawa penularan wabak coronavirus ini memangnya merisaukan kerana ia melanda dunia. Baginda menekankan bahawa orang-orang Brunei, ini yang harus kita ni tekankan, ini yang harus kita ni taati. Dalam menagih berkat dan rahmat perlu dikekalkan budaya orang Brunei ini. Jangan diubah-ubah. Dalam menagih berkat dan rahmat. Apa? Iaitu dengan menggandakan ibadah-ibadah sunnah kita ni. Seperti membaca Al-Quran dan bersedekah. Di samping kita ni sentiasa mematuhi SOP. Dan yang terakhir, titah ke bawah duli sebelum titah yang terkini ni adalah sempena Hari Raya Aidiladha. Yang mana ke bawah duli mengingatkan kepada kita ni bahawa ujian ketakutan ni, iaitu ketakutan wabak coronavirus ini semakin bertambah-tambah. Apatah lagi kita ni sendiri sedia maklum ada varian-varian yang tertentu. Oleh itu, kita ke bawah dalam titah tersebut, belum sampai masanya kita ni untuk berlonggar-longgar. Artinya bukan kita ni kan menganggap mudah dalam situasi kita ni masa ni, tapi masih mengamalkan ataupun terus berhati-hati dengan mematuhi protokol, konsisten mengamalkan vaksin ketuhanan yang dijadikan sebagai perisai. Dan ke bawah duli mengingatkan zaman ini zaman pancaroba,
amalan berugama sangatlah diperlukan. Kita ni di Brunei indah mau dalam keadaan kerugian. Betul. Sebab itu kita ni dari awal-awal lagi ke bawah dulu menekankan akan zikir dan doa. Membiasakan dengan vaksin ketuhanan, yakin dan sabar. Saya akan jelaskan kemudian nanti berkaitan dengan yakin dan sabar ini. Alhamdulillah, seperti mana kita ke bawah dulu, Brunei benar-benar yakin dan sabar. Ya, Mungkin, Ustaz. macam panjang je mukadimah. Panjang tu mukadimah tu Ustaz, tapi tak apa-apa lah, tak apa-apa. Mungkin soalan yang mungkin dapat diajukan ni mengenai dengan seperti yang Ustaz katakan tadi ialah perubahan ke norma baharu tu harusnya kita ni mengubah paradigma kita ni. Cara kita menilai, cara kita melihat COVID-19 dan seperti apa yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ini merupakan satu kesempatan sebenarnya. Kesempatan untuk kita ni sama-sama berganding bahu. Kita ni diuji sejauh mana kita ni itu adalah satu masyarakat yang sememangnya masyarakat yang saling bantu-membantu. Ya, alhamdulillah. Sememangnya masyarakat yang bekerjasama. Dan kalau ada pernah saya baca ni Ustaz, ini adalah sesuatu kesempatan kita ni apabila diuji, kesempatan tani untuk bersabar dan menimba pahala. Mungkin Ustaz dapat memberikan satu komen tentang itu, dan juga yang kedua, apakah pandangan Ustaz dan juga bukan pandangan lah, mungkin nasihat Ustaz kepada essential workers di negara kita ini. Silakan. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih pada soalan yang diajukan. Panjang je soalan ni. Pendek pulang sebenarnya tu. Boleh jawab tadi. Ada dua soalan. Silakan Ustaz. Kalau kita dilihat, kalau kita dilihat keadaan kita ni masa ni, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fakhruddin tadi. Kita ni orang Brunei ni terkenal dengan orang kita ni ubaya-ubaya kita ni, terkenal dengan sikap kekeluargaan kita ni dan sanak kita ni, pemendulian kita ni. Jadi itu harus kita ni tunjukkan. Jangan sampai apabila berlakunya masalah, bila berlakunya sesuatu masalah tu kita ni mula menyalahkan orang lain. Ini perkara yang in the back sebetulnya. Sebab itu, Kebawah Duli menekankan pada titahnya yang terkini, 17 Ogos 2021, kita ni sendiri mendengar selaku rakyat bahawa selaku hamba Allah jangan malu untuk mengaku berdosa. Semua kita ni berdosa. Betul. Yang paling penting adalah kita ni bertobat dan kita ni beristighfar. Kerana untuk membasuh segala dosa itu, tidak ada lain caranya adalah istighfar dan taubat. Jadi perumpamaan yang cantik dinyatakan oleh Kebawah Duli, kalau kita ni membasuh tangan, kita ni gunakan air dan sanitizer. Tapi kalau kita ni membasuh dosa adalah dengan istighfar dan taubat. Dan jangan lupa berlakunya musibah itu adalah ujian daripada Allah. Bukan saja ujian kepada satu kumpulan yang lain, tapi ada ujian kepada diri kita ni sendiri. Ujian untuk Allah akan melihat bagaimana kesabaran kita ni dalam menghadapi masalah ini. Adakah kita ni tergolong orang-orang yang sabar ataupun kita ni seperti mana yang saya pernah jelaskan sebelum ini, setiap ujian yang berlaku itu adalah bertujuan untuk darjat kita ni ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ni ambil perhatian. Baik, saya bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabrun salasatun. Ya, sabar itu ada 3. Fasabrun 'alal musibah, wasabrun 'alat ta'ah, wasabrun 'anil maksiyah. Yang mana sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam musibah. Ini harus kita ingat. Kalau kita disabar dalam musibah, Allah akan tinggikan darjat kita ni. Allah akan menuliskan darjat kita ni 300 darjat. Bagi tiap-tiap darjat jaraknya langit dan bumi. Bukan satu perkara yang ringan. Okey? Baik. Dalam musibah ini saja, kalau kita sampai kepada penghabisan daripada musibah itu, kita ni sampai habis musibah itu, Allah akan ringankan. Sampai yang terakhir adalah Allah akan tingkatkan darjat kita ni 900 darjat jarak di antara keduanya kalau kita ni bersabar daripada melakukan perkara maksiat. Sabar itu poinnya masa ini, sabar itu ubatnya, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi secara ringkasnya telah pun dikongsikan bersama dengan Yang Mulia Ustaz ketika tadi. Iya, dan alhamdulillah sebenarnya apa yang telah pun dikongsikan memang cukup padat sebetulnya, iaitu mengenai dengan mentaati raja dalam menangani COVID-19 ini. Jadi
kerjasama ya daripada semua pihak sepertinya diperlukannya untuk kita ni sama-sama menangani jangkitan COVID-19 ini, iaitu dengan kita ni mentaati apapun peraturan yang telah pun dikeluarkannya oleh pihak Kementerian Kesihatan. Betul. Ya, alhamdulillah. Baik. Bapa kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk ya. Memang cukup padat Ustaz yang telah pun dikongsikan, dan mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan sedikit sebanyak ya membuka media kita ni dan juga mencerahkan lagi media kita ni dalam kita ni sama-sama menangani COVID-19. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.